الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah sejak azali Allah taala zahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun dalam kaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan Wirdul Imam Ali Ibn Abi Bakr As-Sakran daripada kitab Syawarikul Anwar dan juga kitab Barzanji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtamtu bidarbillah tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. أحاط بنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق أرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah Orientasi Bandar Seri Alam, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, yang dihormati Barisan AJK Masjid, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita sambung kitab Al-Jawharul Mahbub Munabihatil Qulub pada bab yang sebelum ini, kita ulang kaji sikit sempena sambutan Aidul Adha hari Ahad nanti insya-Allah. Jadi ulang kaji tentang kelebihan malam raya dan harinya. Muka surat 129. Kitab Al-Jawharul Mahbub wa Nabihatil Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani yang Rumi ya. Faedah pada kelebihan malam raya dan harinya. Tak kiralah raya Aidul Fitri atau Aidul Adha sama ya. Riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdih, pendek je yang biasa kita baca kan, pada hari raya 300 kali, kemudian dihadiahkan bagi orang mati daripada muslimin. Kiralah ibu bapa kita ke, keluarga kita atau siapa-siapa, ataupun khas untuk semua orang Islam contohnya, dimasukkan di dalam tiap-tiap kuburnya, tiap-tiap orang Islam yang kita hadiahkan tu 1000 nur, iaitu 1000 cahaya, dan dijadikan Allah baginya dalam kuburnya pada kita lah 1000 nur apabila mati ia. Bila kita mati dapat pula 1000 nur, 1000 cahaya. Maklum dalam kubur ni suasananya gelap. Tak payah ke dalam kubur, dekat dunia aja malam gelap. Malam gelap tu ada lampu, blackout jerit, padahal memang malam memang dah gelap. Blackout jerit, paling tidak pun terperanjat. Blackout. Ini dalam kubur sampai kiamat. Memang gelap sentiasa. Salah satu nak terangkannya, ada 1000 nur, 1000 cahaya. Takkanlah tak terang lagi kan. Subhanallah wa bihamdih 300 kali. Hadiahkan pada muslimin muslimat, ya tak? Pada hari raya, waktunya tu pada hari raya tu 300 banyak ustaz. Alah, subhanallah wa bihamdi berapa saat aja, kan? Kalau katalah katalah 10 saat lama kan, 3000 saat 300 kali. 129 muka surat 129. 129. Wes ya? Wes. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca pada tiap-tiap daripada 2 hari raya, Aidul Fitri atau Aidul Adha, baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tu lepas sembahyang kita baca tu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lain sikitlah. Tapi depan tu dah biasa baca. Tambah lagi sikit, maknanya tiada Tuhan melainkan Allah yang esa, tunggal, yang satu, tiada sekutu baginya, tiada kawan, tiada penolong. Baginya lah kerajaan dan baginya lah segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dia hidup dan tidak mati. Di tangannya, tangan Allah ni maknanya apa? Kuasa Allah. Itu kena kaitkan dengan tauhidnya. Di tangannya, yakni di kuasanya, kuasa Allah, segala kebajikan, dan dia amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. 400 kali. Tadi 300, naik pula 400 kali. Bacaannya panjang sikit, dan kalinya tu 400 kali, tambah lagi 100. Dahulu daripada sembahyang raya. Sembahyang raya nanti pukul 8.30 pagi tu, dah tulis. Sembahyang raya Aidul Adha hari Ahad nanti 8.30 pagi. Datang pukul 9. Habis tengah khutbah pula tu. Dan ingat, khutbah raya lepas sembahyang raya, bukan macam sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat khutbah dulu baru sembahyang.
Sembahyang raya, sembahyang dulu baru khutbah. Jadi lepas sembahyang raya nanti jangan start motor terus balik. Mungkin lain versi kot agaknya. Kalau lain versi tengok tajuk lah. Tengok tajuk. Tajuknya pada bab puasa. Kelebihan puasa. Lepas tu tengok subtopiknya faedah malam raya. Baik. Jadi apa nama ni tadi? Tunggu 2 khutbah. 2 khutbah barulah selesai, namanya sembahyang raya. Baik. 400 kali baca yang tadi itu sebelum raya, sebelum sembahyang raya. Sebelum sembahyang raya nescaya dikahwinkan dia oleh Allah Taala 400 hurul ain. Hurul ain ni bidadari. Namanya hurul ain. Bidadari 400 bidadari. Wah, banyaknya ustaz. Ya. Tak mampu saya mampu dekat akhirat dia tenaganya memang digandakan, ya. Baik. Dan seperti ia merdekakan 100 sahaya. Ustaz ni tak lain cerita bidadari. Ya memang betul. Itu fitrah manusia lelaki. Kalau yang perempuan dia bidadara lah. Kalau tak ada suami, meninggal dunia tanpa suami, bidadara. Memang itu yang dijanjikan. Memang Allah Ta'ala jadikan kita ni memang kehendak kita tu ke arah tu. Baik. Cuma cara kalau kat dunia ni caranya dengan berkahwin. Jangan berzina tanpa berkahwin, jangan. Baik. Jadi di akhirat dikahwinkan dengan hurul ain. Dan seperti ia merdekakan 100 sahaya. Baca tu tadi 400 kali, macam kita merdekakan 100 orang hamba. Dan diwakilkan Allah Ta'ala dengan dia akan malaikat beri perbuat baginya beberapa dusun, kebun. Dan ditanamkan baginya beberapa pohon kayu hingga hari kiamat. Start kita baca tu sampai hari kiamat ditanamkan pokok. Pokok buat apa ustaz? Pokok tu ada buahnya. Pernah ustaz nak kena baca. Ke akhirat tak payah baca-baca, dia hidup sendiri, malaikat tolong. Buahnya tu tak ada yang busuk. Kalau kita tanam, beli durian, ni baik punya adalah 1-2 ulas tu kan. Ada masam sikit, biasalah. Dia pun tak tahu dalam tu kan. Tapi dia tunjuk, yang ditunjuk tu kena yang manis, ya, alhamdulillah. Takkan nak buka semua, tapi boleh kan. Dia juga boleh saya nak buka semua dulu. Saya beli, confirm beli je. Tapi syaratnya mesti baik. Tak baik saya tak beli. Yalah, terpaksa pelanggan macam tu terpaksalah. Kadang ada penjual tak bagi macam tu kan. Buatnya banyak yang busuk dah rugi pula dia kan. Tapi kalau pelanggan nak macam tu kan, customer always right kan. Kenalah. Baik. Tapi yang buka kat kedai harga lain lah. Kalau buka kat rumah kan, dia mungkin double tu. Baik. Kata Zuhri, ada ulama nama Zuhri, tiada aku tinggal membaca akan dia masa aku dengar akan dia daripada Anas radhiyallahu anhu. Imam Zuhri ni dengar kali pertama terus buat, tak pernah tinggal. Ya Allah. Dan kata Anas, tiada aku tinggal akan dia masa aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas pula dengar daripada Rasulullah, sejak dia dengar tak pernah tinggal. Kita bukan tak pernah tinggal, tak pernah buat. Bukan kita, saya, ustaz ni kita pula. Saya buat ustaz, minta maaf. Biasalah nak raya, dia dah tak teringat tu subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dah tak ingat dah tu. Dia ingat apa? Ingat raya tahun ni giliran kat mana, baju tema apa, nak masak apa, nak buat ketupat ke, nak nasi impit aja. Dia macam-macam dalam kepala tu kan. Baik, mudah-mudahan kita dapat amalkanlah. Dan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menghidupkan 2 malam hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Bahasa Arab Idul Fitri, Idul Adha. Atau orang Melayu Aidil. Nama pun Aidil, Ustaz Aidil. Mana Ustaz Aidil? Bahasa Arab tak ada Aidil.
dah dinamakan Aidil, macam mana ke IC. Asal bahasa Arab Idun tu yang orang Arab ke orang putih ke, Id Mubarak. Orang Melayu kan macam apa Id ni? Bahasa Arab Idun, Id Mubarak. Mubarak tu berkat. Id hari raya, kegembiraan yang berkat. Id Mubarak. Kita Aidil terus hilang Arab itu. Jadi Aidil. Itu ada ain lagi Aidil. Ada orang Aidil terus alif, dah hilang terus. Idnya, kegembiraannya tu hilang asal perkataannya. Baik. Jadi barang siapa menghidupkan 2 malam hari raya Aidul Fitri, Aidul Adha dengan mengerjakan ibadah, tiada mati hatinya pada hari yang dimatikan segala hati. Dan riwayat Bazzar ni hadis, barang siapa menghidupkan beberapa malam yang 5, wajib baginya syurga. Apa dia malam yang 5 tu? Menghidupkan apa? Yang pertama malam tarwiyah, iaitu malam yang ke-8 daripada bulan haji. Bulan haji bulan Zulhijjah lah bulan ni. Malam yang ke-8, hari ni dah 8. Malam yang ke-8 tu 7 siang, malam 8 tadi malam. Dah lepas. Malam tarwiyah. Malam ni dah malam 9 sebab hari ni 8 bulan. 8 malam 9. Baik. Malam Arafah, malam ni malam Arafah, 8 malam 9. 2 malam raya, Idul Fitri, Idul Adha. Esoknya raya tu malam ni, itu nama malam raya. Dan malam nisfu Syaban. Nisfu Syaban tu 15 bulan, 14 malam 15, siangnya 14. Malam 15 tu malam nisfu Syaban. Dan seorang-seorang pada menghidupkan malam itu, ni bukan seorang-orang ni, dan sekurang-kurang pada menghidupkan malam itu, mudah-mudahan sekurang-kurang, bukan seorang-orang, mungkin typing error ke, sekurang-kurang. Kalau tuan-tuan ada pen boleh tuliskan, gariskan, tulis sekurang-kurang. Bukan seorang-seorang. Seorang-seorang macam nak isyak berjemaah. Dan sekurang-kurang pada menghidupkan malam itu, 5 malam tu tadi, sembahyang isyak berjamaah dan sembahyang subuh berjamaah. Itu paling kurang cara menghidupkan malam tu. Paling tidak lah, selepas main isyak berjamaah je terus tidur kan, sampai sebelum subuh bangun sembahyang subuh berjamaah. Itu paling kurang. Wajib baginya syurga. Ini janji Allah Ta'ala. Dan barang siapa berjalan ziarah kepada kubur bapanya atau ibunya yang dah meninggal dunia lah pada hari raya, di surat Allah, ditulis Allah baginya dengan tiap-tiap langkahnya itu akan kebajikan, pahala. Ziarah kubur dapat pahala. Ini hadisnya sabit dengan hadis. Apalah time raya je lah ziarah kubur, dapat pahala. Tak daripada raya pun tak ziarah kubur. Kan gitu. Ada dalilnya ni, riwayat Bazzar hadis. Dan barang siapa mencium akan kepala 2 ibu bapanya pada hari raya, cium kepala, dahi lah, dan memulia ia akan keduanya muliakan, dimulia akan dia oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala muliakan. Macam apa, saudara kita yang kata ibu bapa dah tak ada kan, dengan ibu apa, ataupun ada tapi ada ibu mertua, bapa mertua, boleh tak? Boleh. Cium, jangan tak cium. Dia kata boleh tu, cium lah. Kalau tak silap tahun lepas nanya tu, dah cium belum? Dah setahun dah masa berlalu. Saya dah cium dah. Dahi ibu mertua, bapa mertua. Dan barang siapa menghinakan orang fakir, dihina akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, dan tiada menilai ia akan dia. Alhamdulillah min dzalik. Dan barang siapa menyeru akan orang fakir pada hari raya, panggil, dan diberi makan akan dia sesuatu yang dia ingin akan dia. Bagi makan apa yang dia nak. Orang fakir ni bukan nak banyak sangat. Nak makan apa? Saya tak payah banyak lah, McD, spicy chicken McJulak. Pandai pula order tu. Rupa dia yang biasa ambil sedekah yang sebelah tu, orang order tu. Tu yang dia hafal tu, spicy chicken McJulak. Dia hafal. Bila kita offer tu, dia hafal lah tu. Saya nak spicy chicken McDonald's. Pasal apa? Dia yang kat sebelah. Hari-hari dia dengar, minta. Kan ada tu kan. Kalau saya pernah jumpa dekat Petronas, apa nama ni,
McDonald, Petronas, Kobena, Taman Kobena tu, Skudai tu kan. Ada. Minta dia jual, dia bukan minta sedekah, dia jual ni kacang kacang rebus. Kadang budak tu anak dia, digunakan anak dia ustaz. Ya tak kira lah, tapi dah ni, kalau dia yang jual kau tak beli. Terpaksalah suruh anak je kan. Biar kesian. Itu pun tak beli juga. Dah tak nak beli tak apa, jangan dihina baik. Kalau kita minta panggil dia, belikan makanan apa yang dia nak, ya Allah, diberi akan dia oleh Allah Ta'ala satu mahligai. Bukan istana lagi, mahligai lagi besar daripada istana, daripada nur, daripada cahaya, dan mutiara, ya Allah, mahligainya daripada mutiara, dan yakut, batu yakut, dan diberi makan akan dia daripada makanan syurga, ya Allah. Itu balasannya, kita bagi makan orang. Dan barang siapa kembali daripada tempat sembahyang kepada tempat kediamannya, rumahnya, dengan khusyuk dan ketetapan, diberi akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan tiap-tiap langkahnya 10 kebajikan. Balik daripada surau masjid ni dapat juga pahala lagi setiap langkah. Pergi tu dapat pahala, balik dapat juga pahala. Dan barang siapa jatuh pada maksiat, jatuh tu berlaku pada maksiat, dosa. Maksiat ni bukan sahaja zina, segala jenis dosa. Asal perkataan maksiat tu dosa, apa saja jenis dosa. Orang Melayu ni bila kata maksiat, zina je, berenda, berdua-duaan lelaki perempuan. Bukan sahaja itu, segala jenis dosa. Barang siapa buat dosa pada hari raya, menyeru akan dia oleh Tuhan, tiadakah malu engkau daripada aku, dan aku menilik kepada engkau dengan rahmat dan kalimah dan kasih sayang ni, bukan kalimah sayang, kasih sayang, dan kasih sayang, dan engkau menjauh daripada aku, taubat olehmu kepadaku, hai hambaku, aku ampunkan bagi kamu akan dosa kamu, dan aku jadikan dikau kekasihku dan kekasih malaikatku, ya Allah. Allah Ta'ala offer lagi, taubatlah, aku ampunkan, jadi kekasih lagi, kekasih Allah. Jadi bertaubat. Kalau macam tu kita buat je lah dosa besar, nanti kita taubat lah, minta dapat kekasih Allah. Kalau tak taubat macam mana jadi kekasih Allah? Bukan macam tu. Kalau yang buat dosa, Allah Ta'ala beri peluang untuk taubat dan jadi kekasih. Apatah lagi kalau kita dapat elak daripada dosa, lagi besarlah pahalanya. Macam tu. Jangan dipusing. Ayat tu jangan dipusing. Baik. Dan barang siapa meluaskan atas dirinya dan atas ahlinya. Luaskan apa ni? Luaskan belanja. Pada hari raya diluaskan baginya oleh Allah Ta'ala akan pintu kaya, dan ditutupkan daripadanya akan pintu kepapaan. Luaskan belanja. Luaskan belanja tu mahal sikit lah. Contoh makanan, biasa beli makanan nasi goreng kampung. Kalau kat Gelang Patah tempat saya tu, Taman Nusa Bayu tu, restoran depan, restoran Suhana, nasi goreng kampung RM4 satu bungkus. Murah betul. Boleh dapat RM4. Jadi beli yang mahal sikit. Beli yang mahal sikit. Kata apa? Contoh tadilah spicy chicken McDeluxe tadilah. Contoh juga. Pasal apa bini saya suruh order, jadi itu yang saya ingat. Saya tak ingat sangat. Order mahal sikit tu kan, burger. Burger berapa tu, 12 ke 13 ala kad aja. Pasal apa? Kalau set ada air tu manis. Tak boleh, ada keturunan cing manis, seram minum air tu. Jadi bukanlah makna meluaskan belanja ni beli nasi goreng kampung tapi 10 untuk seorang. Itu membazir namanya. Beli cukup-cukup yang boleh habis, boleh makan, yang tak membazir tapi mahal sedikit. Itu kalau makanan. Pakaian beli yang mahal sedikit. Kalau pakaian biasa, pakaian rumah tu, kita beli berapa t-shirt kan, seluar ke kain. Ni beli baju, biasa orang panggil baju raya lah. Beli mahal sedikit. Baik. Itu pakaian, makanan, pakaian, perhiasan diri pun boleh juga, kalau mampu. Minyak pun dah RM41 nak kemas. Minyak RM41 tu kat Maidin. Selain Maidin tak berapa tu, yang 5 kilo punya tu. Ya Allah. Cik ada makcik tanya pekerja, tak ada yang lagi murah? Tak ada makcik. 5 kilo. Apa sebab tu? Tak
Pasal-pasal last yang paling tinggi RM26, 5 kilo punya minyak. Yang terbaru ni RM41, ya Allah. Entah apa punca, tak tahulah Baik. Jadi meluaskan belanja, Allah Ta'ala luaskan pintu kaya dan tutup pintu kepapaan. Baik. Mau'izah, ini suatu pengajaran dan iktibar. Iktibar pengajaran lah. Kata hukama, ahli hikmah, bermula hikmah pada hari raya itu mengingatkan hamba bagi akhirat. Sebenarnya raya itu ingatkan kita pada akhirat. Cuma kita tahu dengan tak tahu je lah. Jangan suka bersukaria saja, kita kena ingat akhirat juga. Dan ada baginya bandingan dengan pada hari kiamat. Apa, macam mana dibandingkan tu? Maka tak kala lalu Ramadan dan datang Syawal ni, kalau Idul Fitri, maka ingatkan olehmu akan bahawasanya apabila mati seorang telah lalulah dunianya dan datang akhirat. Ni nanti time kita nak meninggal dunia ni baru rasa. Dan apabila melihat bulan Syawal, menangis setengah manusia sebab lalu Ramadan dan luput kelebihannya, dan suka setengah manusia sebab tiada lagi pintu berlapar. Demikianlah orang mati, setengahnya ketakutan dan duka cita, dan setengahnya kesenangan dan kesukaan. Itu perbandingan. Dan apabila mendengar akan bedil, tembakan atau suara buk, yakni bunyinya yang ditiup pada hari raya, tanda-tanda masuk hari raya tu kan, meriam ke apa dulu, maka ingatkan olehmu akan tiup sangkakala Israfil. Itu supaya apa? Ingat sangkakala Israfil. Sekarang dah tak ada kan, ni meriam tuer dah tak ada kan. Pasal apa? Singapura dah dekat dengan tembak kan, masuk Singapura pula dia punya tu kan. Agaknya dah. Ataupun belanjanya pun mahal kan. Ataupun banyak lagi lah sebab takut bergegar ke apa ke kan. Baik. Dan apabila engkau dengar akan seru kepada sembahyang, sembahyang raya kan, maka engkau ingat akan seru hari kiamat. Berkata Israfil di atas batu sakhrah Baitul Maqdis, hai segala tulang yang hancur-hancur, dan hai segala kulit yang pecah-pecah, hai segala bulu yang gugur, diperkenankan olehmu bagi melentangkan atas Tuhan yang Rahman, seperti firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa uridu ala rabbika saffa, sadaqallahul azim. Artinya, dan dilentangkan, dihadapkan akan mereka itu atas Tuhan kau bersaf-saf, beratur. Surah Al-Kahfi ayat 48. Dibangkitkan semula. Dan apabila keluar manusia kepada tempat sembahyang, habis sembahyang, keluar daripada masjid surau, maka ingatkan olehmu akan keluar manusia daripada kubur seperti belalang yang bertaburan. Ramai-ramailah keluar dari kubur. Dan apabila melihat kamu akan manusia keluar kepada sembahyang itu, setengahnya berjalan. Ini maksudnya pergi ke masjid ni, pergi ke masjid ke surau. Setengahnya berjalan dan setengahnya berkenderaan. Ada yang motor, ada yang kereta. Ada yang motor, bunyinya motor tapi besar. Motor tapi tempat parking tempat parking kereta. Pasal apa? Besar. Motor itu kan kanan kiri ada beg besar tu kan, kotak tu kan. Macam-macam jenis kenderaan. Maka ingatkan olehmu akan berjalan kepada mauqif. Mauqif tu apa? Tempat berkumpul tu, tempat pada mahsyar. Demikian juga setengahnya berkenderaan dan setengah berjalan dan setengahnya mengesot. Tak? Macam sister ngengsot Ustaz. Ya, ngengsot tu, macam sister ngengsot tu. Ngesot tu kan. Atas kira-kira amal mereka itu. Tengok amalan. Tengok amalan. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Jadi jaga amal kita yang wajib terutamanya, sembahyang fardu, puasa fardu, zakat, zakat fitrah, haji kalau mampu. Baik. Yang wajib-wajib tu. Kalau sembahyang ada tinggal, qada, hutang dengan Allah Ta'ala. Puasa kalau ada tinggal, qada. Dan apabila sampai manusia kepada tempat sembahyang, masjid atau surau, dan adalah setengahnya kain baharu, setengahnya kain buruk, setengahnya kain putih mukanya, setengahnya putih mukanya, setengahnya hitam mukanya, setengahnya dalam naung. Naung tu payung, ada bumbung, dan setengahnya di dalam panas matahari. Tak cukup, tak muat masjid sampai keluar panas matahari. Maka ingatkan olehmu akan padang mahsyar, dan bersalah-salahan tak sama hal manusia padanya. Setengahnya putih mukanya, setengahnya hitam mukanya. Dah keturunan saya ni yang dekat masjid, ya, tapi yang dekat padang mahsyar ni bukan sebab keturunan, ni sebab amalan.
setengahnya di bawah naungan arash, dan setengahnya di dalam panas matahari yang mengalir peluhnya. Panas matahari itu sampai mengalir peluhnya. Peluhnya tu pula ada yang pagat lutut, ada yang pagat pinggang, ada yang pagat hidung, ada yang tenggelam. Dan apabila engkau lihat akan manusia, setengahnya di dalam terkejut, kaget, orang ngomong kaget, pucut, dan kesusahan, dan setengahnya dalam aman dan kesukaan, relax je, ada yang tenang. Maka engkau ingatkan, demikianlah pada hari kiamat segala anbiya dan aulia, anbiya nabi-nabi, aulia wali-wali Allah, di dalam kesukaan, suka gembira, dan orang yang asyqiya, yang ini orang yang celaka, di dalam terkejut dan huru-hara kiamat. Ya Allah, jadi hati-hati. Terkejut dekat dunia ni, tak apa lagi terkejut dekat akhirat tu. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Dan apabila engkau lihat akan panji-panji sultan, bendera-bendera, maka engkau ingatkan akan panji-panji liwa'ul hamd pada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bendera-bendera yang Nabi bawa. Dan apabila engkau lihat akan berhimpun manusia berkumpul, maka engkau ingatkan akan berhimpun sekalian makhluk pada padang mahsyar. Yang masih berkumpul kan nak sembahyang raya, ingat padang mahsyar akan berkumpul semua manusia. Dan apabila berdiri mereka itu kepada sembahyang, maka engkau ingatkan akan berdiri segala makhluk bagi Tuhan Rabbul Alamin. Nak dihisap, tunggu giliran. Dihisap di akhirat tu, dipanggil nama tu, bersedia je lah. Kan? Muhammad Nur Aidil Hakim bin Maliki ke depan. Siap. Ini masa dunia kau buat begini. Begitu. Ini itu. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Kalau kita tutup aib orang lain kat dunia, Allah Ta'ala tutup aib kita di akhirat. InsyaAllah Ta'ala. Jadi supaya tidak dimalukan di akhirat, tutuplah aib orang lain kat dunia. Jangan kita sebar-sebarkan. Kalau kita mendengar aib orang lain, nasihat orang yang tu, yang menyampaikan tu, supaya jangan disebarkan. Kita doakan supaya orang tu jadi lebih baik dan sebagainya. Baik, dengan kita pula tukang forward. Wah, dapat ni di forward semua grup yang ada. Tak cukup grup, semua contact list semua di grup apa disampaikan semua. Tak cukup WhatsApp, Telegram, semua di copy paste kan. Hati-hati tuan-tuan. Jangan malukan orang di dunia. Ke akhirat Allah Ta'ala malukan kita. Na'udzubillah min dzalik. Baik, dan apabila angkat tangan mereka itu bagi takbir, nak sembahyangkan takbir tu, takbiratul ihram, kemudian takbir 7 kali. Rakaat pertama, rakaat kedua 5 kali. Walaupun takbir itu sunat, yang 7 kali dan 5 kali itu, tapi pengajaran dia apa? Maka ingatkan olehmu akan angkat tangan mengambil suratan amal. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Bayangkan kita ambil suratan amal kita daripada tangan mana, kanan atau kiri. Kalau tangan kanan, alhamdulillah. Kalau tangan kiri, na'udzubillah dzalik. Dan apabila membaca imam akan bacaannya, maka ingat olehmu akan membaca suratan amal. Dibacakan, ya Allah. Dibacakan. Sejak bila tu? Dia start daripada yang balik lah. Yang balik tu, yang kita mukallaf tu, wajib menanggung dosa pahala tu kan. Start daripada balik itu, sampailah meninggal dunia. Ya Allah, dibacakan. Dan apabila rukuk mereka itu, maka ingat olehmu akan kehinaan segala muka bagi Tuhan Al-Hayyul Qayyum. Rukuk, ingat kehinaan. Seperti firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum, sadaqallahul azim. Artinya, dan telah hinalah segala muka bagi Tuhan Al-Hayyul Qayyum. Surah Taha ayat 111. Dan apabila sujud mereka itu, maka ingat olehmu, kitalah, akan hari yang diseru akan mereka itu pada sujud. Seperti firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud, sadaqallahul azim. Artinya, sebut olehmu ya Muhammad akan hari yang dibukakan daripada batas, iaitu kinayah daripada sangat huru-hara kiamat.
dan diseru akan mereka itu kepada sujud. Surah Al-Qalam ayat 42. Di akhirat disuruh sujud. Ada orang tak boleh sujud ke akhirat. Dan apabila duduk mereka itu, maka ingat olehmu akan duduk tiap-tiap umat atas lutut mereka itu, seperti firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Shadaqallahul azim. Artinya, dan melihat engkau ya Muhammad akan tiap-tiap umat duduk atas lututnya daripada ketakutan huru-hara kiamat. Suratul Jasiyah ayat 28. Dan apabila memberi salam mereka itu pada pihak kanan dan pihak kiri, dan bercerai-cerai segala manusia, berpisahlah balik rumah, maka ingat olehmu akan bercerai makhluk, satu puak kepada syurga dan satu puak kepada neraka. Ya Allah, seperti firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Shadaqallahul azim. Artinya, satu puak pada syurga dan satu puak pada neraka. Surah Asy-Syura ayat 7. Ya Allah. Dan apabila membaca imam akan khutbah, maka ingat olehmu akan seru Jibril alaihissalam. Ketahui olehmu bahawasanya si Anu anak si Anu bahagia selama-lamanya, tiada celaka kemudiannya. Ya Allah, bangganya masa tu. Dan ketahui olehmu bahawasanya si Anu anak si Anu celaka selama-lamanya, tiada bahagia kemudiannya. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Malu tu dah satu cerita, nak menghadap tu siksaan. Ya Allah. Dan apabila disembelihkan korban masa hari raya korban, maka ingat olehmu akan sembelih maut yang ada ia atas rupa kibash pada hari kiamat, antara syurga dan neraka. Seru yang menyeru, hai ahli jannah, ahli syurga, khulud bila mautin, iaitu kekal dengan tiada mati. Dan hai ahli nar, ahli neraka, khulud bila mautin, iaitu kekal dengan tiada mati. Alhamdulillah min dzalik. Mati sudah tiada lagi. Yang masuk syurga kekal dengan nikmat syurga. Yang masuk neraka, kalau dia Islam, habis dosa-dosanya dengan siksa-siksanya, maka dimasukkan syurga juga. Yang bukan Islam, selama-lamanya menghadap siksa. Mati sudah tiada lagi. Binasa badan kena siksaan, dikembalikan semula badan, kembalikan lagi. Wallahu a'lam. Habis tamat tentang hari raya. Jadi mudah-mudahan jadi pengajaran untuk kita, untuk kita memperingati akhirat, hari raya. Baik. Seronok juga akhirat, jangan lupakan. Baik, kita sambung bab saya. Boleh. Ini yang kita dalam esok adalah dalam media sosial lah. Okey. Ada satu orang dia power lah. Orang ni power. Yang kita belajar dari ustaz, dengan dia ada sikit cangah sikit. Baik. Ada sikit cangah sikit. Okey. Sikit ke banyak tu ni, macam je ni. Ada isi dia tu, dia kata, sebesar mana pun dosa kita, kita tak solat, kita tak putus, tapi kita minta ampun dengan minta ampun yang sebetul-betul dengan Allah Ta'ala, insyaAllah dosa kita tu habis. Tapi apa yang kita faham, yang kita belajar, solat tu, kalau kita tinggal, kita kena tolong. Dekat situ tu, itulah bezanya, kan? boleh buat orang belum. Boleh orang buat orang bela, bukan bela, keliru. Lepas tu dia ketik dekat ayat kursi, dia kata dekat ayat kursi tu maknanya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya tak ingat ada lah dia tu. Lebih kurang gitulah. Tapi maknanya yang Allah tu memang Maha Pengampun. Maknanya kalau kita betul-betul sikap kita tu kita minta ampun, maknanya apa juga dosa Allah akan ampunkan. Termasuklah solat. Termasuklah solat. Tak perlu qada. Yang maksud dia tu tak perlu qada lah. Apa yang kita belajar kat sini mesti kena tahu kan. Ya, baik. Baik, jadi jawapannya tuan-tuan pun dah tahu jawapan saya. Dan cuma soalannya begini. Ada orang mengatakan, saya tak nak tahu siapa, mungkin tuan-tuan pun tahu, kalau kita ada dosa, contohnya solat lah, apa juga dosa, termasuklah solat yang nak dikhususkan ni solat. Jadi kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, istighfar, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita, termasuklah solat, dan tak perlu qada.
Dan apa yang saya sampaikan pula daripada kitab Sabilul Muhtadin bagi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, bahawasanya siapa-siapa meninggalkan solat fardu dengan sengaja tanpa sebab yang diterima oleh syarak, wajib qada. Bukan setakat wajib qada, malah wajib disegerakan, kecuali perkara-perkara yang wajib, contohnya cari nafkah, buang air besar, buang air kecil, berbelanja, masak dan sebagainya, menunaikan hak isteri, anak-anak, selain waktu tu wajib kita segerakan qada. Baik, jadi untuk mengelakkan kekeliruan, maka saya tak berani nak kata orang yang mengatakan tak wajib qada tu tak betul. Mungkin boleh ditanyakan sumbernya. Itu je yang saya boleh cakap. Saya menyampaikan hukum berdasarkan kitab Sabilul Muhtadin Littafaquhu fi Amriddin. Dan kitab Sabilul Muhtadin ini kitab Melayu. Walaupun dia kitab Melayu, tetapi ambilannya daripada kitab-kitab Arab juga. Contoh daripada kitab I'anatul Talibin, dan kitab Bajuri dan sebagainya. Maknanya dalam kitab-kitab Arab juga ada hukum qada sembahyang wajib, qada sembahyang fardu. Dan itu juga merupakan syarat untuk taubat daripada dosa meninggalkan solat fardu. Seperti mana tuan-tuan sedia maklum, taubat ini rukunnya ada 3. Pertama, menyesal atas dosa yang diperbuat. Yang kedua, meninggalkan dosa tersebut ketika taubat. Dan yang ketiga, berazam, berniat tak nak buat lagi dosa tersebut. Untuk sembahyang fardu kena tambah lagi satu, iaitu qada. Jadi dalilnya daripada kitab Sabilul Muhtadin lah. Kemudian kalau dosa tu pula dengan manusia, kena tambah yang tadi qada. Yang dosa dengan manusia tambah, minta kembalikan haknya. Maknanya kalau kita curi duit, kena pulangkan balik duit tersebut. Dan kalau itu secara ringkasnya lah formulanya. Kalau tak ada orangnya ke, tak kenal ke tu, ada huraian lanjut lah. Baik, jadi saya tak berani nak mengatakan orang yang mengatakan tak wajib qada itu salah. Saya tak berani. Sebab apa? Mungkin dia ada sumber. Saya pun tak tanya dia, saya pun tak kenal orangnya. Jadi mungkin abang boleh tanyakan. Ya, sorry. Dia tak kata tak wajib qada. Ya. Dia tak kata, dia tak masuk bab dia kata wajib qada. Oh, dia tak sebut lah. Dia cuma sebut cuma bertaubat saja. Bertaubat saja. Taubat pun dia tak sebut lah rukunnya apa. Dia semua cakap taubat. Taubat tu macam mana pun dia tak sebut. Baik. Jadi saya tak nak panjangkan cerita dan tak nak membesarkan isu. Jadi kalau tuan-tuan tanyakan saya, itulah sumber kitab saya. Itu sahaja. Dan kalau tuan-tuan tanyakan perkataan dia itu betul atau tidak, kita taubat saja. Dia tak cakap tak perlu qada. Dia kata kita taubat saja, jadi insya-Allah terampun dosa. Sedangkan yang suruh qada sembahyang ni ulama, ulama tu pula dapat daripada tabi'in, dan tabi'in dapat daripada sahabat, sahabat dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja jawapan saya. Baik. Jadi tuan-tuan nak percaya kitab, alhamdulillah. Kalau, dan saya tak cakap tak percayakan orang tu. Mungkin dia ada sumbernya. Mudah-mudahan terjawab kot soalan. Ya, media sosial. Benda apa dekat media sosial ni bebas, apa-apa saja boleh tersebar. Tuan-tuan type apa saja pun, ataupun tak type benda tu, kita scroll ke, ada semua benda. Yang baik ke yang tak baik memang ada. Jadi saya tak cakap lah yang tu tak baik. Cumanya benda tak bersumber memang ada, benda bersumber ada. Jadi tuan-tuan nak pegang yang mana, yang ada sumber ke yang tak ada sumber. Itu saja. Contoh macam kita pernah dilanda COVID, kes COVID, yang membawa maut. Pakcik saya pun ada yang meninggal dunia sebab COVID dan sebagainya. Ahli keluarga tuan-tuan ataupun jiran-jiran, kawan mungkin ada juga. Jadi benda ni serius. Jadi maklumat yang disampaikan pada kita mengatakan COVID itu memang benar, dan ada juga maklumat mengatakan COVID ini cuma
apa nama tu, hanya bukan benar lah, maknanya tipu. Hanya apa nama, kontroversi, bukan kontroversi, apa tu, hanya main-main lah, bukan betul-betul. Jadi dua-dua maklumat ni kita dapat, yang satu tu daripada KKM lah kan, yang satu tu daripada bukan KKM. Jadi sumber yang kita dapat maklumat tu dipercayai KKM daripada WHO. Yang kita satu lagi maklumat tu daripada orang kita pun tak kenal siapa, ataupun doktor juga tapi bukan daripada pihak yang dipercayai. Maka bila dah berlaku sendiri depan mata kita, baru kita tahulah, dapat bezakan mana yang betul-betul maklumat tu sahih. Bila dah berlaku, oh memang ada yang mati betul sebab COVID. Jadi tak kala tu terbuktilah kesahihan sumber maklumat tu, sumbernya daripada siapa yang boleh dipercayai dan tak boleh dipercayai. Baik. Jadi itu sajalah jawapan saya untuk soalan tadi. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama dan soalan tadi dapat manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah taala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.